Assalamualaikum kepada Dr. Dayang. Hari ini kami akan membentangkan peranan dan kepentingan Ibnu Khaldun dalam historiografi Islam. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Munira Syafiqah binti Ramli, Siti Nur Aisyah binti Asmat, Nur Aisyah Nasari binti Chandara, dan Siti Nur Zahira binti Nahu. Nama saya Siti Nur Aisyah binti Asmat, nomor metrik BA 23110607. Oke, pertama sekali kita akan masuk kepada pengenalan. Ibnu Khaldun merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam yang membawa kepada pendekatan baru. Ibnu Khaldun juga dikenali sebagai pelopor falsafah Islam dengan karyanya yaitu Muqaddimah. Oleh itu, peranan dan kepentingan Ibnu Khaldun dalam historiografi Islam ini dia sangat penting karena beliau tidak hanya mengkritik penulisan sejarah terdahulu, tetapi dia juga meletakkan asas pembaharuan dan pengembangan disiplin Islam yang baru dalam penulisan sejarah Islam secara ilmiah dan juga sistematik. Seterusnya kita masuk kepada biodata Ibnu Khaldun. Nama sebenar beliau adalah Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad. Beliau lahir pada 27 Mei 1332 dan beliau lahir di Tunisia. Beliau wafat pada 17 Mac 1406. Beliau juga merupakan keluarga bangsawan yang berketurunan Arab dari Yaman yang berhijrah ke Andalusia. Peranan Ibnu Khaldun dalam historiografi Islam yang pertama adalah pembina model sosiologi sejarah dalam konsep umran. Konsep umran ini digunakan untuk melihat tamadun sebagai organisme hidup. Umran ini dapat didefinisikan sebagai kemakmuran universal dan merupakan suatu cetusan signifikan dalam kemunculan disiplin falsafah sejarah Islam yang merangkumi berbagai aspek seperti aspek sosial, ekonomi, politik, dan intelektual yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Dalam pembinaan model sosiologi ini, Ibnu Khaldun juga menggunakan konsep umran itu dalam menganalisis perubahan masyarakat Badui ke masyarakat Hadari. Beliau menjelaskan bahwa masyarakat Badui mempunyai ciri-ciri kehidupan yang sederhana dan bergantung kepada sumber semula jadi, manakala masyarakat Hadari pula dia adalah lebih maju dari segi ekonomi dan teknologi. Dalam konteks ini beliau juga menjelaskan bahwa perubahan sosial dan politik adalah proses semula jadi yang mengikut corak dan hukum tertentu. Terusnya beliau juga memperkenalkan kaidah kritikal dan saintifik dalam historiografi Islam. Dalam kaidah ini Ibnu Khaldun dia memperbaharui cara penulisan sejarah dengan menekankan pendekatan ilmiah yang berasaskan penelitian kritikal terhadap sumber dan analisis sebab dan akibat dalam sebuah peristiwa sejarah. Beliau juga mengkritik penulisan sejarah sebelum zamannya yang terlalu bergantung pada cerita dan legenda tanpa ada bukti yang kukuh. Dengan menggunakan kaidah kritikal dan saintifik ini, sejarah tuh dia bukan lagi bersifat sekadar naratif, tapi dia adalah ilmu yang sistematik dan objektif. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang peranan Ibnu Khaldun dalam historiografi Islam dalam aspek kritikan awal terhadap bias dan otoriti sejarah. Ibnu Khaldun secara jelas mengkritik kecenderungan sejarawan yang menerima laporan berdasarkan kepercayaan buta atau loyalti politik dan agama. Ibnu Khaldun mengkritik sejarawan yang menerima laporan sejarah berdasarkan taklid atau ikut tanpa soal terhadap otoriti atau karena kesetiaan ideologi sama ada politik, mazhab, atau etnik. Tambahan pula, Ibnu Khaldun turut mengkritik sejarawan yang membesar-besarkan tokoh dan peristiwa yang berkaitan dengan golongan yang mereka sokong. Sejarah sering digunakan sebagai alat
legitimasi kuasa di mana pemimpin atau dinasti tertentu ditonjolkan sebagai luar biasa, gagah, bijaksana, berkat atau mendapat sokongan ilahi, walaupun hakikatnya tidak begitu. Selain itu, Ibnu Khaldun turut mengkritik sejarawan yang tidak mengkaji logik dan kebolehpercayaan sesuatu laporan sejarah. Hal ini karena tidak semua yang tercatat dalam teks sejarah harus diterima secara literal, sebaliknya ia perlu diuji dengan logik pengetahuan tentang masyarakat dan hukum sebab dan akibat. Ibnu Khaldun telah mencipta pendekatan tersendiri yang hampir menyerupai kritik sumber modern. Beliau menganalisis sama ada sesuatu peristiwa mungkin berlaku berdasarkan struktur sosial, ekonomi, dan budaya yang diketahui. Beliau menyeru agar sejarah ditulis dengan objektiviti dan bebas dari unsur keberpihakan politik atau budaya. Seterusnya, peranan Ibnu Khaldun dalam historiografi Islam adalah analisis dinamika sosial melalui teori Abbasiyah. Salah satu konsep atau teori yang telah diperkenalkan oleh Ibnu Khaldun dalam historiografi Islam ialah teori Asabiyah. Semangat Asabiyah ini secara umumnya menerangkan berkaitan dengan semangat kekitaan ataupun solidarity sosial. Menurut Ibnu Khaldun, Asabiyah ini merujuk kepada ikatan sosial yang kuat antara individu dalam satu kelompok, sama ada berdasarkan kekeluargaan, kabilah, bangsa atau ideologi yang mendorong mereka untuk bersatu, saling menyokong dan mempertahankan kepentingan bersama. Menurut Ibnu Khaldun berkaitan dengan teori Asabiyah ini, beliau melihat bahwa Asabiyah sebagai asas kepada kekuatan politik dan sosial. Ketika Asabiyah itu kuat, masyarakat akan bangkit membentuk kerajaan. Namun apabila generasi seterusnya menjadi mewah dan lemah semangat perjuangan, Asabiyah akan menjadi lemah dan kerajaan akan runtuh. Sebagai contoh dalam buku Ibnu Khaldun yang bertajuk Muqaddimah, dikata Asabiyah ini adalah asas kepada kekuasaan. Apabila semangat ini hilang, maka kejatuhan sesuatu menjadi pasti. Dalam teori Asabiyah ini, beliau menerangkan bahawa kekuatan politik dan ketahanan sesebuah kerajaan bergantung kepada tahap Asabiyah yang wujud dalam masyarakat tersebut. Menurut beliau, sesebuah dinasti atau kerajaan akan bangkit apabila wujudnya semangat politik yang kuat dalam kalangan masyarakatnya, khususnya dalam kalangan kelompok pengasas kerajaan tersebut. Namun apabila semangat Asabiyah ini mulai luntur akibat kemewahan, perpecahan dan ketamakan, maka kejatuhan kerajaan itu tidak dapat dielakkan. Oleh itu, peranan Ibnu Khaldun dalam memperkenalkan teori Asabiyah ini dalam historiografi Islam menjelaskan kepada kita bahawa kejatuhan kerajaan itu tidak dilihat daripada takdir semata-mata, tetapi sebagai akibat daripada perubahan dalam struktur sosial dan moral masyarakat tersebut. Dan sebagai contoh keruntuhan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah yang memperlihatkan kepada kita bahawa kejatuhan bukan karena serangan musuh semata-mata, tetapi kepada keruntuhan dalam struktur sosial dan moral masyarakat tersebut. Seterusnya, pemula pendekatan interdisiplinari dalam historiografi. Ibnu Khaldun ialah sejarawan pertama dalam sejarah dunia Islam yang menggabungkan pelbagai disiplin ilmu dalam memahami sejarah. Dalam Muqaddimah, beliau menekankan bahawa untuk memahami suatu peristiwa sejarah berlaku, seseorang perlu melihat faktor dari berbagai sudut, termasuklah dalam sudut ekonomi, politik, sosial manusia, budaya, geografi, dan struktur sosial. Beliau menolak kaedah tradisional penulisan sejarah yang hanya menumpukan kepada naratif, peristiwa, dan tokoh. Kemudian, beliau mencadangkan bahawa sejarah perlu dianalisis secara sistematik dan saintifik. Sebagai contoh, dalam membincangkan kejatuhan sebuah dinasti, Ibnu Khaldun tidak hanya menyatakan tahrik atau nama tokoh, tapi beliau juga menganalisis faktor seperti kelemahan pentadbiran, kerosakan ekonomi akibat pemborosan, runtuhnya moral masyarakat akibat kemewahan melampau, serta perubahan struktur masyarakat dan ketandusan Asabiyah. Pendekatan ini menjadikan Ibnu Khaldun sebagai peneliti sejarah sebagai ilmu sosial dan menjadi asas kepada sejarawan moden dalam bidang sosiologi, sejarah, dan teori kebudayaan. Seterusnya, kami akan membentangkan berkaitan dengan kepentingan Ibnu Khaldun dalam historiografi sejarah.
kepentingan Ibnu Khaldun yang pertama adalah perintis epistemologi sejarah Islam, di mana beliau telah menstrukturkan sejarah sebagai ilmu dengan mengangkat sejarah daripada naratif peristiwa kepada disiplin ilmiah yang menekankan sebab akibat dan analisis sosial. Seterusnya, beliau juga telah mengkritik terhadap sumber tanpa penilaian akal. Beliau menolak kepercayaan buta terhadap laporan sejarah, menekankan kepentingan logik, konteks dan kemungkinan berlaku imkan al-waku. Seterusnya, beliau telah mewujudkan ilmu umran, yaitu kerangka sosiologi Islam untuk memahami pola naik dan jatuh tamadun melalui faktor sosial, politik, dan ekonomi. Akhir sekali, beliau juga telah menjadikan sejarah bertujuan untuk menganalisis dan bukan glorifikasi, di mana sejarah bukan untuk mengagungkan masa silam, tetapi untuk memahami realiti masyarakat dan belajar daripadanya. Seterusnya, pembentukan historiografi non-Arab dan tempatan. Ibnu Khaldun juga penting kerana beliau membuka ruang kepada penulisan sejarah yang tidak terhad kepada bangsa Arab semata-mata. Beliau mengiktiraf sumbangan dan sejarah masyarakat Berber di Afrika Utara, salah satu langkah yang jarang dilakukan oleh sejarawan Arab seazamnya. Ini membuktikan bahawa beliau memahami kepentingan pelbagai etnik dan budaya dalam sejarah Islam. Melalui pendekatan yang inklusif, beliau meletakkan asas kepada historiografi Islam yang bersifat pelbagai budaya, yang kemudiannya menjadi contoh kepada sejarawan dari wilayah Islam lain untuk menulis sejarah masyarakat mereka sendiri. Sebagai contoh, Ibnu Khaldun menulis tentang sejarah orang Berber secara terperinci dalam kitab Al-Ibar, termasuk struktur sosial mereka, adat, serta peranan mereka dalam pembangunan tamadun Islam di Maghribi dan Andalusia. Pendekatan ini memberi inspirasi kepada penulis sejarah tempatan di rantau lain seperti Nusantara. Contohnya di sejarah Melayu, Sulawesi Latin yang memberi perhatian kepada sejarah Kesultanan Melayu, dan sejarah tempatan menekankan peranan masyarakat tempatan seperti Bugis, Minangkabau dan Jawa dalam sejarah Islam tempatan. Seterusnya, kepentingan Ibnu Khaldun dalam historiografi Islam ialah sebagai perintis kepada falsafah sejarah. Ibnu Khaldun ini dia dianggap sebagai perintis falsafah sejarah kerana beliau bukan sahaja mencatatkan peristiwa-peristiwa sejarah, tetapi juga memperkenalkan pendekatan falsafah yang lebih mendalam dalam memahami perjalanan sesuatu sejarah umat manusia. Falsafah sejarah beliau ni dia berlandaskan pada pemahaman bahawa sejarah ni bukan sekadar peristiwa-peristiwa yang berlaku, tetapi juga merupakan hasil daripada proses sosial, ekonomi, dan politik yang saling berkaitan. Ibnu Khaldun juga dia memandang sejarah ini sebagai satu ilmu yang mempunyai kaedah dan prinsip yang jelas. Beliau menegaskan bahawa sejarah ini bukanlah sekadar merekodkan peristiwa sahaja, tetapi juga harus dilihat melalui dalam perspektif yang luas, yang lebih analitikal dan saintifik. Beliau telah mendefinisikan bahawa sejarah ini sebagai satu kajian mengenai masyarakat manusia, peradaban dan kejadian sosial yang berlaku sepanjang masa. Hal ini dapat dilihat dalam falsafah Mukadimah yang ditulis oleh Ibnu Khaldun. Beliau menyatakan bahawa sejarah ini adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam masyarakat manusia dan menerangkan sebab dan akibatnya. Kepentingan Ibnu Khaldun dalam historiografi Islam yang keempat adalah beliau merupakan tokoh pembaharuan dalam historiografi Islam. Dalam hal ini, beliau memperkenalkan pendekatan ilmiah dan metodologi kritikal dalam penulisan sejarah Islam. Di sini Ibnu Khaldun dia menegaskan bahawa penulisan sejarah mestilah dilakukan secara kritikal dengan menganalisis sebab dan akibat sesuatu peristiwa serta memeriksa kesahihan sumber. Beliau juga memperkenalkan kaedah untuk mengenal pasti fakta yang benar dan juga fakta yang palsu. Beliau juga menekankan pentingnya pemerhatian langsung dengan penggunaan logik dalam menilai kebenaran peristiwa sejarah. Ini bermakna sejarawan seorang perlu mengesahkan fakta melalui kajian yang teliti dan tidak bergantung kepada mitos semata-mata. Seterusnya beliau juga
membawa konsep falsafah sejarah Islam melalui karyanya yaitu Muqaddimah, di mana Ibnu Khaldun ini dia mengembangkan falsafah sejarah yang membincangkan hukum atau pola dalam perkembangan tamadun. Beliau melihat sejarah ini sebagai proses dinamik yang melibatkan kebangkitan dan juga kejatuhan sesebuah tamadun yang dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Melalui pendekatan ini, ia dapat membebaskan historiografi Islam itu daripada sekadar peristiwa yang daripada cerita mitos kepada kajian yang lebih mendalam dan analitik. Seterusnya, Ibnu Khaldun ini juga dia memberikan sumbangan dalam aspek sosiologi, politik, ekonomi, dan budaya dalam kajiannya serta memperkenalkan prinsip-prinsip penting dalam penulisan sejarah Islam. Hal ini karena dalam penulisan beliau menekankan kepentingan mengambil kira pengaruh keadaan ekonomi, sosial, politik, dan alam sekitar terhadap perkembangan sesuatu tamadun atau peristiwa sejarah. Jadi faktor-faktor ini dia dianggap sebagai pendorong utama untuk perubahan sejarah. Di sini juga Ibnu Khaldun tuh dia melihat sejarah sebagai sumber pengajaran dan panduan bagi generasi akan datang. Oleh itu, penulisan sejarah haruslah memberi manfaat dengan mengambil kira daripada peristiwa lampau untuk menghadapi cabaran masa kini. Secara kesimpulannya, Ibnu Khaldun merupakan seorang tokoh yang sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu sejarah Islam melalui pendekatannya yang bersifat analitikal, rasional, dan kritikal. Karya agungnya Muqaddimahnya telah memperkenalkan konsep baharu dalam memahami sejarah dengan menekankan faktor sosial, ekonomi, dan politik sebagai unsur penting dalam perkembangan tamadun. Oleh itu, sumbangannya bukan sahaja memperkaya historiografi Islam, malah turut memberikan impak besar kepada tradisi ilmu sejarah dan sains sosial di peringkat global sehingga ke hari ini.